أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Suratul Anbiya. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 112 ayat. Dinamakan Suratul Anbiya, perihal Nabi-Nabi, kerana peristiwa-peristiwa mengenai mereka ada disebutkan
pada ayat-ayat 48 sehingga 91. Intisari kandungannya mengingatkan umat manusia tentang kedatangan hari kiamat untuk dihitung segala amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia dan untuk ditanya akan segala nikmat yang telah dikurniakannya kepada mereka, bagaimana mereka gunakan. Ditegaskan pula bahawa Allah Ta'ala menjadikan seluruh alam dan segala yang ada padanya yang begitu indah dan menakjubkan, bukanlah untuk hiburan dan permainan, tetapi dengan tujuan dan hikmah-hikmah yang ditentukannya, terutama untuk mengenal Allah Ta'ala yang menciptakannya, serta untuk beribadat kepadanya. Oleh itu kajilah dan selidikilah segala yang ada di bumi dan di langit untuk mendapat faedah-faedah yang besar. Kemudian gunakan dia dengan sebaik-baiknya serta bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung itu. Ditegaskan lagi, alam langit yang ada di atas kita, meliputi matahari, bulan dan bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya, dan juga alam bumi kita ini, semuanya itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Kemudian dipisah-pisahkannya. Lalu masing-masing beredar terapung-apung di angkasa lepas, seperti keadaannya yang ada ini. Hakikat ini telah menjadi satu kenyataan setelah manusia mencapai kemajuan dalam ilmu sains dan ilmu falak secara khusus. Ditegaskan pula bahawa seluruh alam ini akan ditukar ganti dengan yang baharu pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menciptakan segala-galanya dari tiada kepada ada, maka dia berkuasa menciptakannya semula dalam bentuk yang baharu yang kekal. Setelah itu diterangkan bahawa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada penduduk dunia seluruhnya sebagai satu rahmat dan nikmat yang besar. Sesiapa yang beriman dan menurut syariat Islam yang disampaikannya, selamatlah dia di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang kufur ingkar, celakalah dia di dunia dan di akhirat. Surah ini diakhiri oleh Allah Ta'ala dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW sentiasa berdoa kepadanya supaya dijayakannya terhadap golongan kafir yang menentang. Kerana Allah jualah yang melimpah-limpah rahmatnya, dan dialah yang dipohon pertolongannya terhadap angkara mereka. Doa permohonan Rasulullah SAW itu telah makbul. Dan hasilnya kaum kafir musyrik yang menentang Islam telah ditewaskan. Dengan itu tersebarlah agama Islam ke seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum. Afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwa as-sami'ul 'alim. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Thumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna al-musrifin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. Sadaqallahul azim.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya. Sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya. Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu persatu. Melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya. Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Dan orang-orang yang zalim itu berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata, bukankah Muhammad itu hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu, sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya? Bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad SAW berkata, Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk di langit dan di bumi. Dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mereka bukan sahaja mensifatkan Al-Quran itu sihir. Bahkan mereka menuduh dengan berkata, Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad. Bahkan perkara yang diada-adakan olehnya. Bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. Kalau ia sebenarnya seorang rasul, maka hendaknya membawa kepada kita satu mukjizat. Sebagaimana mukjizat yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah diutus dahulu. Tidak ada penduduk sebuah negeri pun yang kami binasakan sebelum mereka, yang telah beriman kepada mukjizat yang diberikan kepadanya. Maka benarlah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman? Maka benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman? Dan kami tidak mengutuskan rasul-rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, bukan malaikat. Maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Dan kami tidak menjadikan rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak makan minum. Dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya di dunia. Kemudian kami tepati janji kami kepada mereka. Lalu kami selamatkan mereka dan sesiapa yang kami kehendaki. Dan sebaliknya kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan yang baik dan kelebihan untuk kamu. Maka mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu? Kita berada pada penafsiran surah yang baru pada malam ini, iaitu Suratul Anbiya. Surah yang ke-21 pada permulaan juzuk yang ke-17. Suratul Anbiya, yakni surah yang menceritakan nabi-nabi, merupakan surah Makkiyah dengan ijma' ulama. Yakni surah yang diturunkan sebelum hijrah. Bahkan surah ini merupakan surah yang terakhir diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Mengandungi 112 ayat. Dinamakan Suratul Anbiya kerana di dalam surah ini mengandungi kisah perjuangan para nabi, para rasul yang diutuskan dan melawan kaum mereka yang menyembah berhala. Kaum ini semua menyembah berhala sebagaimana kaum Nabi Muhammad SAW. Bermula daripada kisah bapa kepada sekalian para nabi, yakni Ibrahim AS, yang diceritakan dalam surah ini secara biishabin wa tafsir, dengan panjang lebar. Kali ini bapa sekalian nabi dilawan dengan siapa? Penyembah berhala. Maka diikuti dengan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, Nabi Zunnun atau Yunus, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Isa, dan kesudahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah keseluruhan nabi yang disebut dalam surah ini ialah 16 orang. Dari sudut surah Makkiyah, ini surah yang paling banyak menyebut nabi, 16 orang. Manakala secara umum
surah Al-Quran, suratul An'am menyebut 18 orang Nabi. Tetapi Al-An'am ialah surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah atau disebut Makkiyah yang paling banyak mengandungi kisah Nabi ialah surah Al-Anbiya. Ada 16 surah. Yang kesemua para Nabi ini berhadapan dan berlawan dengan penyembah berhala. Supaya para musyrik Mekah menyedari mereka mengulangi kesilapan umat dahulu dengan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akan mendapat akibat seperti umat terdahulu, dibinasakan kerana engkau, dihina kerana engkau. Maka ini secara umum tentang suratul Al-Anbiya. Kalau sebelum ini kita baca surah Taha, menjadi kebiasaan antara satu surah dia ada munasabah, dia ada tarabut, kaitan antara suatu surah dengan surah yang lain. Kalau kita lihat bagaimana di dalam surah Taha yang kita baca semalam penutupnya, bila Allah Ta'ala menyatakan bahawa semua orang akan menunggu azab Allah. Semua akan tunggu. Dah nak lawang sangat, dah hujah macam-macam, terus suka menjawab, tidak mahu menerima kebenaran. Maka Allah menyebut dalam akhir surah Taha yang kita baca, kullum mutarabbisun fatarabbasu. Katakan semua akan menunggu dan kita pakat tunggu. Maka dalam surah ini pun menyebut kita tunggu apa? Iqtaraba linnasi hisabuhum. Maka akan berlakulah hari kiamat yang akan menghisap amalan mereka. Inilah yang kita pakat tunggu semua, hari kiamat. Maka surah Al-Anbiya menjawab apa yang kita tunggu. Persoalan yang ditimbulkan dalam surah Taha. Kemudian kalau sekiranya kita lihat dalam surah Taha dan ayat-ayat terakhir kita baca, menceritakan perintah Allah supaya Rasulullah jangan kagum melihat kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir. Di sebalik kekufuran mereka. Kerana orang kafir berbangga dengan berkata, kalau kami salah, kenapa kami kaya? Dan kamu kalau betul, kenapa miskin? Sedangkan masalah harta benda, kekayaan tidak membabitkan agama. Itu merupakan ujian yang Allah beri pada siapa dikehendaki. Ada orang Islam yang kaya raya, ada orang kafir yang bangsat yang tak ada apa-apa. Ada orang kafir pula kaya raya, orang Islam yang fakir, miskin. Ada. Ia bukan satu penanda benar atau salah. Bukan itu. Kerana penanda benar atau salah ialah akal manusia. Akal kita. Yang menilai sesuatu betul atau salah. Bukan status kita. Sebab kita anak raja maka kita betul. Kamu anak maring kamu tak betul. Benar atau tak benar tidak berkait dengan keturunan atau kekayaan. Tetapi ia berkait dengan sesuatu yang amat jelas. Yang berkait dengan akal yang Allah anugerahkan pada manusia. Untuk dapat membezakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Maka kalau dalam surah Taha Allah beri ingatan kepada Nabi SAW dan juga kepada orang beriman, jangan terpedaya kekayaan. Maka dalam surah ini menceritakan kenapa tak perlu terpedaya. Kerana dunia ini akan kiamat dan hancur. Maka bila mana berlaku kiamat, apakah nilai semua? Wa imma kiamat kecil dengan kematian kita. Wa imma kiamat besar yang berlaku pada semua manusia. Maka ketika itu apa nilai segala kekayaan? Kan itu ada pada sahabat. Bila turun ayat ini sedang mereka membina tembok, bina pagar, mereka berhenti bina pagar. Kerana merasa begitu dekatnya kiamat dengan mereka. Dah dekat dah nak kiamat, rasa. Bila Allah menyebut tentang dekatnya kiamat, bukan kita start duk cerita dekat daripada zaman dulu dah 1000 tahun dah. Maka dekat dengan maksud betapa sebentarnya dunia ini. Dan umur dunia ini dengan berlalu begitu cepat. Sebagaimana cepatnya berlalu umur manusia. Berapa 60? Berapa 70? Demikian dunia berapa ribu dah tahun. Umur dunia sekejap berlalu. Dan sedikit yang masih berbaki. Baik kita sedikit masih berbaki. Baik dunia sedikit masih berbaki. Maka kerana itu kiamat itu dekat. Pertama kerana pendeknya usia dunia dan usia kita. Yang kedua kerana sikitnya baki yang tinggal. Dah kita dah melepasi beberapa tahun dah. Kita cuma meninggal baki-baki umur. Sisa-sisa umur. Kalau hari ni saya kata kita umur 60 tahun, agak-agak berapa sisa umur kita? Tahulah, sehari dua lagi kot. Maknanya sekejap dekat. Habis dah.
Dan juga yang ketiga, kan dahsyatnya kiamat sehingga manusia tak pernah merasa lama duduk kat dunia. Dahsyat kiamat. Umpama bila kita ditimpa musibah dahsyatnya, hilang rasa nikmat yang pernah kita rasa dulu. Nikmat tu jadi hilang. Dahsyatnya hukuman ataupun azab Allah SWT. Baik, kelebihan surah ini, daripada Abdullah bin Mas'ud dia berkata, surah Bani Israel, surah Isra, surah Al-Kahfi, surah Maryam, surah Taha dan surah Anbiya, hunna minal itakil uwal, wa hunna min tiladi. Itu merupakan surah yang antik. Apa maksud surah antik? Yang disebut surah yang punya nilai yang tersendiri. Kita kalau tengok barang antik, mana ada nilai sendiri. Ada kisah yang tersendiri di sebalik surah ini yang menceritakan kisah-kisah silam. Kisah-kisah lama. Yang menjadi suatu kenangan yang kuat yang berkait dengan keimanan pada Allah. Kita kalau sebut barang antik, kita ada nostalgia ni, Ustaz, barang ni masa saya mula-mula kahwin dulu. Mesti ada kuat dia punya roh nostalgia, zikrayat, kenangan. Ini baju ni, Ustaz, nak tunjuk betapa rampingnya saya dulu, Ustaz. Tengok ni. Dulu pinggang macam kerengga tengok baju ni. Itu sayang nak lupuskan, nak buang. Sebab kenangan dia ingat dulu kita kurus. Kita simpan banyak kenangan kerana ada nilai besar dalam peristiwa hidup kita. Maka surah ini surah antik dari sudut mana menceritakan kisah-kisah silam yang hebat. Untuk membawa kembali ingatan kita kepada perjuangan mereka dalam mempertahankan agama Allah. Dan berhadapan dengan golongan kelompok penyembah berhala. Wa imma surah Kahfi, Maryam, Taha, Anbiya. Yang menceritakan kisah-kisah silam. Yang punya kaitan dengan keimanan kita pada Allah. Supaya kita tahu dan semua manusia tahu, perjuangan para Nabi yang menentang para penyembah berhala merupakan suatu perjuangan yang sungguh-sungguh berlaku. Dan antara perkara yang paling sukar dalam menentang penyembah berhala. Maka Allah tinggalkan kepada kita satu baki, satu contoh. Bila kita tengok negara India yang menjadi penganut berhala terbesar di dunia. Yang jumlah mereka sekitar 800 juta orang. Lepas kita tolak umat Islam, tolak Kristian dan sebagainya. Penyembah berhala yang macam zaman dulu sembah. Itu golongan-golongan Hindu. Yang tunjuk penentangan yang kuat. Yang hari ni mereka buat lagu-lagu untuk halau orang Islam. Yang hari ni mereka buat macam-macam provokasi di tempat orang Islam menjadi majoriti, apatah lagi minoriti. Nak semayang dikacau, nak itu kena kacau, masjid dirobohkan. Supaya kita ingat balik kisah para Nabi berhadapan dengan penyembah berhala. Yang ditangkap, yang dibunuh. Kerana memiliki lembu ditangkap, dibelasah sampai mati. Setiap kali raya korban, mereka ini terus diasap. Dan benar bila Rasulullah SAW akan menyebut, ada dua kelompok tentera Islam yang bangkit di akhir zaman. Satu kelompok daripada Syam, isabatun minas Syam. Satu lagi kelompok daripada India, isabatun minal Hind. Dan kelompok ini bergabung bersama dengan Imam Mahdi. Untuk membentuk suatu kelompok tentera yang kuat. Sekaligus sebagai tanda-tanda kiamat yang akhir. Tanda-tanda kiamat. Kelompok Syam dah teruji perjuangan mereka menentang Yahudi. Manakala kelompok India baru dibentuk. Kerana penindasan yang makin teruk kepada orang Islam di India, mereka pula provok melalui lagu-lagu. Bahkan sekolah-sekolah mula buat sekatan demi sekatan. Mereka keluarkan slogan, India milik Hindu, orang Islam balik ke Pakistan. Mereka keluarkan slogan dan mereka jadikan lagu. Yang terkini, India untuk Hindus dan orang Islam pulang ke Pakistan. Mereka lagukan di semua tempat. Dan tekanan demi tekanan kuat. Dan kita tahu umat Islam di India hampir 200 juta orang. Satu benda yang mustahil kalau orang Islam mendiamkan diri. Bukan jumlah mereka 20 orang. Membabitkan hampir 20% daripada keseluruhan penduduk India. Bahkan umat Islam di India yang kedua banyak di dunia selepas Indonesia. Kita kalau tengok ranking umat Islam yang paling banyak di dunia, ada 5 buah negara utama. Yang pertama Indonesia. Yang kedua India. Yang ketiga Pakistan. Yang keempat Bangladesh. Yang kelima Mesir.
Ini jumlah umat Islam banyak. Mesir sampai 100 juta. Tolaklah berapa puluh persen Kristian. Ramai. Diikuti dengan Turki. Yang orang Islam ramai. Membabitkan hampir 80 hingga 90%. Bagaimana di Indonesia 90%. Di Mesir juga 90%. Di Pakistan juga melebihi 90%. Maka India ialah umat Islam yang kedua ramai di dunia selepas Indonesia. Dengan populasi berjumlah hampir 200 juta. Pakistan sekitar 145 juta. Ini supaya kita tahu tentang sejarah semua berhala, penentangan, kejahatan, kezaliman. Tengok, mereka langsung tak beri apa pun hak pada orang Islam. Tidak sebagaimana Allah sebut tentang orang Kristian yang agak lunak memberi hak. Yang memberi kebebasan. Tapi penyembah berhala dan Yahudi paling keras Allah sebut dalam Al-Quran. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu yahud walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling keras pemusuhannya dengan orang beriman ialah Yahudi dan orang yang menyembah berhala. Tapi orang yang Kristian dia lembut sikit. Lunak sikit sebab agama dia ajar kebaikan pada semua orang. Maka kerana itu kita lihat bahawa apa yang berlaku itu sebagai satu sejarah. Flashback balik. Allah tinggalkan satu negara supaya kita tengok sukanya perjuangan dalam menentang penyembah berhala. Sukar Nabi-Nabi dulu. Sehingga Allah binasakan kerana mereka sifat kerasnya. Bahkan kata kalau kita baca sejarah penyebaran Islam, negara yang paling payah disebarkan Islam ialah India. Paling payah sekali. Yang berlaku pada kurun yang ke-7. Semenjak zaman Uthman bin Affan sehingga ia melibatkan peperangan yang paling lama dalam sejarah. Dan kerajaan-kerajaan Islam yang lahir di India adalah kerajaan yang agak keras. Seperti kerajaan dinasti Mughal atau disebut sebagai Khilji. Kerajaan yang agak keras. Dia punya dasar dia keras sikit. Kerana keadaan kita katakan rakyatnya yang mengandungi lebih daripada 165 bahasa. Banyak. Kabilah. Artinya semua adat-adat lama buat lagi. Yang bakar perempuan ada lagi. Ada kuih yang tak benarkan perempuan. Diskriminasi. Kasta kuat lagi. Menghina. Perhambaan masih ada lagi. Semua dia sebagai satu. Allah tinggalkan sebagai satu sejarah. Bila mana kita baca Quran. Kita cerita tentang masyarakat adat jahilah. Tengok di sana. Kita cerita bagaimana kuat mereka menentang Islam. Tengok di sana. Maka kita akan dapati jawapan. Sebab Al-Quran dia tak bawa kita satu cerita legenda yang tak dicontoh. Ia satu cerita hakiki yang dicontoh. Supaya kita sentiasa melihat kebenaran Al-Quran. Kalau kita cerita tentang Fir'aun yang mengaku Tuhan, maka kan dia mengaku Tuhan. Negara paling banyak yang mengaku Tuhan negara India. Paling banyak. Setiap kali mereka popular, penduduk ataupun pengikut 100 juta, 10 juta mengaku Tuhan. Banyak mana mereka mengaku Tuhan? Yang jadi mengaku Tuhan kat Malaysia ni 5-6 orang je, 4 kerak je. Yang pengikut dia. Ini yang pengikut ratus juta. 10 juta, 20 juta, 100 juta. Pengikut dia 100 juta. Dan mereka mengaku Nabi dan mereka mengaku Tuhan. Ini bumi yang kita katakan yang dijanjikan oleh Allah akan keluarnya satu kelompok Islam yang akan bela Islam. Yang kuat, yang gagah sebagaimana Isabatu minas Syam, sebagaimana tentera daripada Syam. Yang kebanyakan ulama melihat tentera Syam itu ialah tentera Filastin. Tentera Hamas ini tentera Syam yang mereka ini lengkap dengan segala latihan. Lengkap dengan segala taktikal. Lengkap dengan segala perancangan. Dan sukar dikalahkan. Dan sentiasa berteknologi. Sentiasa berkembang teknologi mereka. Kali itu kalau kita lihat kebangkitan umat Islam di Afghanistan, mereka mula ubah daripada pakai jubah menjadi pakaian tentera sebagai satu strategi. Dulu kalau tengok tentera Afghanistan mesti pakai serban ke jubah. Hari ini tak. Mereka pakai sebagaimana tentera pakai. Sebagaimana unit yang berkait dengan unit khas. Unit komando khas, elit, pakaian mereka sama. Sehingga nampak satu kebangkitan. Dan ini juga disebut dalam hadis tentang kebangkitan tentera Islam di Khurasan. Bangkit. Ini sejarah supaya kita tengok. Bila sahabat menyebut surah-surah yang antik. Yang dalamnya ada cerita-cerita yang antik. Dengan maksud cerita yang lama. Yang menunjukkan tingginya perjuangan. Hebatnya pengorbanan para Nabi terdahulu menentang
Kelompok paling keras iaitu penyembah berhala. Daripada Amir bin Rabi'ah diceritakan, Halan sa'altan Nabi SAW, kenapa kamu tak tanya kepada Rasulullah tentang surah ini? Lalu dia berkata, Nazalatil yaum suratun azhalatna anid dunya. Telah datang kepada kami satu surah yang menjadikan kami tak ingat lagi dunia. Sebab surah ini cerita kiamat. Sehingga kami lupa dunia. Dia dahsyat surah ini. Kalau kita melihat kandungan surah ini, ia mengandungi penjelasan usul akidah Islam dan asas-asasnya yang berupa tauhid, risalah kenabian, kebangkitan dan balasan, dan menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Kemudian diceritakan sejumlah kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu kandungan pertama. Yang kedua, surah ini kata ulama menceritakan kedahsyatan hari kiamat dalam keadaan manusia lalai daripadanya. Kiamat ni benda dahsyat, tapi manusia boleh lupa dan lalai. Dan itu watak manusia. Dia boleh lupa dan lalai walhal. Benda yang paling dahsyat sekali ialah kiamat. Kalau kita tengok, apa yang kita ingat dalam hidup ini? Mesti benda penting. Yang saya ingat dalam hidup saya, benda penting lah. Benda penting yang akan berlaku. Kita lupa yang paling penting berlaku ialah kiamat. Itu penting berlaku, yang akan berakhir dunia ini. Tapi kebanyakan manusia kata Allah lalai dalam persiapan kiamat. Kerana mereka lalai daripada melihat kepentingan kiamat. Sebab kita melihat hidup ini dalam kepentingan dunia. Ada orang dia bersedia untuk kahwin, kepentingan dia kahwin. Ada orang melihat pentingnya untuk menyambut ni cahaya mata yang pertama, penting. Atau pentingnya menyambut menantu sulung ni, penting. Ni peristiwa besar dalam hidup. Ada orang mungkin yang paling penting dia melihat ialah hari-hari dia mendapat jawatan atau hari dia pencen. Hari paling penting dalam kehidupan manusia ialah hari kiamat. Kan ia hari tanggungjawab. Kita lepas maka lepas. Tak lepas maka habis. Tapi kebanyakan manusia kata Allah lalai benda yang penting ini. Lalu kalau kita nilai balik, apa benda yang penting kita ingat sangat kat dunia ni? Tak ada pun yang penting sebenarnya. Yang kita duk ingat-ingat. Yang kita lupa benda paling penting ialah kiamat. Kemudian yang ketiga, surah ini menceritakan sebab kenapa orang musyriki Mekah menentang Nabi SAW. Kerana mereka menganggap Nabi ini cuma manusia macam mereka. Mereka tu Muhammad tu kan orang macam kita. Apa keistimewaannya? Dan Nabi Muhammad pula tak bawa mukjizat sebagaimana Nabi-Nabi dulu bawa. Kita minta macam-macam tak ada pun buat. Mereka lupa bahawa dahulu, umat dahulu mereka minta mukjizat dan bila mana mereka tak beriman, Allah hancurkan semua. Manakala Nabi SAW diberi dua pilihan. Wahai Muhammad, sama ada kami datangkan mukjizat apa yang mereka minta. Apa mereka minta? Nak jadikan bukit Safa Marwah jadi emas. Mukjizat lain dah ada, tapi yang mereka nak yang besar, yang paling grand bagi mereka, bukit Safa, bukit Marwah jadi emas. Kemudian Mekah bertukar menjadi kebun kurma dan anggur. Kemudian mengalir padanya sungai-sungai. Itu yang mereka nak. Tukar langsung landscape Mekah. Sebab mereka mengatakan umat dulu boleh je minta ke Nabi. Yang minta hidangan dari langit. Yang minta itu, minta ini. Kami pun nak minta. Walhal mereka dah datang kepada mereka mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat yang diminta oleh umat dulu. Tapi mereka juga nak mukjizat material, bukan akal. Mukjizat material. Tentang mukjizat material umpama kita. Kita ni seorang bapa. Ada dua orang anak. Seorang anak cuma nak harta, seorang lagi anak nak ilmu. Maka anak mana yang akan kaya? Anak yang dapat harta, dia tak reti fikir, dia habis duit. Anak yang dapat ilmu, maka difikir, kemudian dia akan jadi banyak harta. Umpama kita ada anak, seorang tu jenis malah mengaji, malah belajar, dia nak harta je, senang. Kata dia boleh kaya terus. Maka si anak ni diberilah duit, kaya lah. Kejap je pun habis duit. Dah miskin balik. Yang seorang diberi ilmu. Otak dia disuburkan dengan ilmu. Maka dia create bisnes macam-macam. Dia create macam peluang, okay, dia kaya raya. Lebih kaya daripada harta pusaka yang ayah dia tinggal. Itulah perumpamaannya. Nabi Muhammad SAW beri kepada manusia semua ilmu melalui Al-Quran. Berbanding Nabi umat lain yang cuma nak disuapkan dengan mukjizat zahir. Nak hidangan dari langit, nak itu, nak ini. Lepas tu dapat apa? Lepas makan kenyang?
Boring pula, asyik makan benda tu je boleh tak nak makan bawang pula. Bila diberi benda zahir, walau sehebat mana pun benda zahir, dia boring. Kalau kita tanyalah, awak nak apa dalam dunia? Saya nak kereta Bugatti Chiron. Misalnya. Baik, kalau dapatlah. Berapa bulan bertahan ke agak? Sebelum kita bosan. Lama malah Ustaz. Puas dah tengok kereta ni, boring dah. Sebab semua nikmat, dia berkesudahan dengan bosan. Semua. Sebut nikmat apa kita tak bosan. Tengok muka suami pun dah bosan. Yang kata nikmat lain. Bosan Ustaz. Tengok muka isteri pun memang bosan. Kan itu dunia. Itu dunia. Dunia ni sehebat mana sebesar mana nikmat datang kita akan bosan. Walau hidangan turun dari langit. Bani Israel kata bosan makan ni. Cik makan benda ni. Walau dari langit. Bukan syekh tak laki masak. Ni dari langit ni. Allah turunkan hebat. Pun boleh bosan. Dia boleh jemu. Boleh tak kami nak makan bawang besar ke, bawang putih ke, makan kacang ke, makan itu ke. Begitu watak manusia. Sebab itu Rasulullah SAW tak cenderung untuk menerima keinginan mereka nak dapat mukjizat tu. Sebab itu tak akan memberi apa-apa faedah untuk beriman. Faedah beriman pada Al-Quran yang mereka fikirkan. Allah beri pilihan dua pada Rasulullah. Sama ada mereka diberi mukjizat macam mereka nak. Tak apa, kita tukar Bukit Safa, Bukit Marwah jadi emas. Kita jadikan Mekah landscape-nya berubah menjadi kebun-kebun kurma, kebun anggur, sungai mengalir. Tapi kalau tak beriman, kami hancur semua. Sebagaimana berlaku kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum Nabi lain. Samud, Ad dan sebagainya. Atau kami tak beri dan kami beri tempoh kepadamu, wahai Muhammad, untuk terus berdakwah dan bersabar. Kata Rasulullah, ya Allah, aku memilih untuk bersabar untuk didustakan. Tak apalah, asalkan umat aku tak dihancurkan. Maka Rasulullah memilih untuk bersabar. Tu Nabi kena kata macam-macam, ahli sihir lah itu dan ini. Sebab Rasulullah SAW tidak mahu umatnya dibinasakan. Maka Al-Quran terus turun untuk mereka berfikir. Untuk mereka melihat apa yang hebat. Kerana umat dulu yang minta mukjizat pun tak beriman. Yang Firaun tengok terang-terang mukjizat Nabi Musa, makin bertambah jahat dia. Makin nak lawang dia dengan Musa. Makin nak bunuh dia Musa. Walau tengok mukjizat terang-terang live depan Musa. Orang pertama melihat mukjizat Musa ialah Firaun. Dia dapat yang pertama. Tengok. Sebelum berlaku di hari Nairus, perlawanan dengan ahli sihir. Tapi apa jadi pada Firaun? Makin keras, makin jahat, makin sombong. Sama juga kaum Samud yang lihat unta Nabi Saleh keluar daripada batu. Apakah mereka beriman? Makin jahat lepas itu. Merancang nak bunuh unta tu pula. Dah minta mukjizat. Dan sifat mukjizat tu mereka yang beri. Nak unta macam gini. Keluar unta besar. Susu banyak. Ni, satu kampung boleh minum susu dia. Tapi mereka merancang pula. Tis'atul rahtin. 9 orang merancang membunuh unta ini. Dah minta mukjizat. Lepas tu, lihat bagaimana pendustaan. Oleh kerana itu, ayat ini menceritakan sebab orang kafir tak nak beriman pada Rasulullah dalam kata-kata mereka pertama sebab Muhammad tu cuma orang, manusia biasa. Yang kedua kerana tak mendatangkan mukjizat macam mereka nak. Mereka tengok apalah Muhammad ni kami tengok makan, minum, pergi pasar sama je macam kami. Walhal mereka lupa bahawa semua nabi-nabi dulu ialah manusia, makan, minum dan pergi pasar. Semua. Kerana itu Allah kata fas'alu ala dzik, tanya orang-orang yang alim kalau kamu tak tahu. Ini tanyalah ahli kitab yang kamu duduk baik, gunakan maklumat dia untuk lawan Rasulullah. Tanya dia, ada tak nabi malaikat? Ada tak? Semua nabi manusia. Daripada Adam sampailah Nabi Muhammad SAW. Tak ada seorang pun nabi dan rasul kalangan malaikat. Tanya ahli kitab tu yang kamu gunakan sebagai sumber berlawan dengan Rasulullah. Tanya orang Yahudi tu. Yahudi ada tak malaikat tu jadi rasul ataupun rasul di kalangan malaikat? Mereka pasti kata tak ada. Maka apa masalahnya? Apa peliknya Muhammad manusia dan rasul? Apa pelik? Tak pelik apa pun. Itu sunnatullah sesuai dengan kehendak manusia, maka Allah hantar rasul di kalangan manusia. Dan yang keempat, kandungan surah ini Allah Ta'ala menjawab segala persoalan yang berkait dengan tindakan manusia menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menuntut kepada mereka apakah dalil atas dakwaan mereka dan bukti tentang
Dan Allah menegakkan bukti tentang keesaan Allah SWT. Dan Allah Ta'ala berkata dalam surah ini, kalau Tuhan ini ada dua, maka nescaya binasa semua. Kerana sifat Tuhan dia tak boleh bersaing. Ada dua Tuhan. Yang kamu yang semua patung, Tuhan ada 100. Tuhan ada 200. 1000. Puluh ribu Tuhan. Tidakkah kamu berfikir? Ni kalau ada dua Perdana Menteri pun dah bergaduh negara. Jangan kata Tuhan. Kalau ada dua raja dan satu negara dah gaduh dah. Bukan kata Tuhan. Ada dua orang ketua dah gaduh dah. Dia lantik dua ketua, gaduh. Tak boleh kena seorang dia ketua. Untuk menunjukkan dalil mantik, dalil yang jelas tentang bagaimana Allah tidak berbilang-bilang. Kemudian yang kelima, Allah menceritakan bagaimana asal mula kejadian langit dan bumi. Ia cuma satu ketulan yang akhirnya meletus dan membentuk pelbagai planet yang disebut teori Big Bang. Penemuan sains ini dipanggil teori Big Bang, iaitu satu ketulan meletup lalu membentuk dunia, planet-planet dan sebagainya. Maka Allah cerita, umpama macam kita goreng keropok tu, dia kembang besar daripada kecil. Teori Big Bang ini disebut oleh Allah dalam Quran. Yang asalnya langit dan bumi dan segala planet ni cuma satu ketulan. Fafataqnaha, lalu kami hancurkan. Berlaku letusan yang kuat, lalu bentuk bumi, mari, Mushtari, Zuhal, matahari, bulan dan membentuk semua cakrawala ataupun bima sakti ataupun alam tinggi. Apa yang Allah sebut, Allah ceritakan. Permulaannya berlaku. Ini satu keajaiban yang hebat. Yang dibongkarkan oleh ahli sains. Yang dibongkarkan bagaimana bumi ini terjadi. Asal macam mana bumi ini? Allah cerita dalam surah Al-Anbiya ini. Yang keenam, Allah Ta'ala menceritakan kebodohan kafir minta azab cepat. Kalau betul, kenapa tak turunkan azab? Kenapa tak turunkan bala pada kami? Ini kebodohan meminta azab. Kalau mereka meminta hidayah, itu jauh lebih baik. Mereka mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang dulu cabar Nabi-Nabi dulu. Kalau benar kamu Nabi, kamu benar bawa kebenaran, jatuhkan kepingan langit atas kepala kami. Biar kami mati. Maka ini permohonan bodoh. Yang sepatutnya kalau benar kamu Nabi, biar Allah mudahkan kami dapat hidayah. Tunjukkan jalan untuk kami dapat hidayah. Tapi mereka memilih seksa. Kalau betul, biar turun azab. Kenapa minta azab? Kenapa minta seksa? Maka ini kebodohan orang kafir yang disebut dalam surah ini. Yang ketujuh, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam yang mereka ini memperjuangkan matlamat penyembahan Allah SWT ataupun keimanan kepada Allah SWT. Allah cerita walaupun tidak secara detail kisah Nabi-Nabi ini dalam perjuangan realiti mereka menentang kelompok-kelompok yang menyembah berhala. Dan yang ke-8, Allah Ta'ala menegaskan tentang kesatuan tugas para Rasul sepanjang zaman. Baik Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelum ini, kesatuan tugas mereka. Tugas mereka sama. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami bangkitkan setiap negeri dan negara itu seorang Nabi yang kerja mereka berkata, sembahlah Allah, jauhilah berhala. Maka tugas para Rasul semua sama. Mereka membawa tugas akidah ataupun tauhid yang jelas. Kemudian yang ke-9, Allah Ta'ala menceritakan tentang alamat kiamat. Antaranya terbukanya kota ataupun terbukanya tembok Ya'juj Ma'juj. Yang diceritakan ayat ini bagaimana Ya'juj Ma'juj ini bila mana dia dibebaskan, tembok itu hancur. Seperti disebut dalam surah Al-Kahfi. Bila Zulkarnain berkata, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Bila sampai masanya, maka tembok ini akan runtuh dan janji Tuhanku benar. Maka dalam suratul Anbiya diceritakan bagaimana kejadian tembok itu runtuh. Dan bagaimana Ya'juj Ma'juj ini keluar bagaikan air daripada tempat tinggi turun ke bawah. Artinya Ya'juj Ma'juj sejumlah makhluk yang ramai. Ramai gagah yang tak ada orang boleh sekat. Sebab itu banci yang dunia hari ni, orang banci dunia kata penduduk dunia ada 8 bilion. Itu dia tak banci kat Ya'juj Ma'juj. Dia banci pada ni. Itu belum campur yang orang balik kampung rumah kunci. Pun dia tak kira. Besarkan Ya'juj Ma'juj. Kita banci yang orang tu. Betul ke banyak tu 8 bilion? Mereka jangka 20, 50 sehingga 10 bilion. Tak ramai mana orang mereka belum kira.
Bukan kata Ya'juj Ma'juj lah. Kita sendiri pun, ustaz saya orang banci datang, saya kunci pintu. Borang isi? Tak isi. Habis dah keluar dah seorang. Orang macam kita, kepala macam kita ramai. Yang jenis tak suka isi borang duk banci, tanya soal jawab banyak tak nak. Lagi tak boleh upah bukan nak buat kita. Akhir banyak tak dibanci. Keluar satu jumlah. Apakah jumlah ni sah? Tu belum banci Ya'juj Ma'juj lagi. Belum banci yang duduk jauh-jauh ni, siapa banci dia? Maka ini menunjukkan bagaimana jumlah penduduk bumi ni ramai. Lepas tu yang kita tak nak bagi ramai sangat, nanti ada krisis makanan. Dalam satu persidangan PBB, mereka berbincang bagaimana nak kurangkan orang atas dunia. Sebab kata mereka dia akan ada krisis makanan dunia. Sebab apa? Makanan sikit, orang ramai. Tuan-tuan, tak ada isu pun benda itu. Sebab Allah sebut dengan jelas, kami bagi rezeki. Krisis makanan ni kerana kezaliman manusia berperang sama mereka. Kalau hidup aman tak perang, tak ada masalah krisis. Yang krisis kegemukan dia. Krisis makanan tu ada krisis gemuk ni saat tak selesai. Makanan tu banyak, tak ada masalah. Rezeki, Ya'juj Ma'juj tu lagi ramai daripada manusia lain. Makan kenyang, tunggu masa keluar. Di quarantine paling panjang, quarantine Ya'juj Ma'juj. Paling panjang quarantine. Di quarantine zaman Zulkarnain sampai hari ni. Sehingga sampai waktunya kata Allah, dia akan dibebaskan. Allah sebut dalam surah ini. Tapi Allah tak sebut tentang bila dibebaskan. Tapi Allah menyebut tentang bila dekat kiamat dibebaskan dan sifat waktu mereka dibebaskan. Macam mana? Keadaan mereka. Gelojoh orang keluar daripada satu tempat yang disekat selama ini. Punya laju je keluar. Umpama air banjir daripada tempat tinggi turun ke bawah. Wa hum min kulli hadabin yang silun. Mereka daripada segala genap penjuru mereka turun dengan cepat. Seronok mereka bebas. Ni Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang ke-10, Allah Ta'ala menceritakan tentang kedahsyatan kiamat dan keadaan yang akan dihadapi oleh orang kafir. Dan bersama mereka berhala-berhala yang mereka sembah yang menjadi bahan api neraka yang membakar mereka. Ini berhala-berhala yang mereka sembah masuk sekali dalam neraka untuk menjadi bahan bakar mereka. Dan yang ke-11, surah ini ditutup dengan memberitahu bahawa perutusan Nabi Muhammad ialah rahmat kepada sekalian alam. Nabi diutuskan rahmat pada sekian alam. Bahkan Rasulullah diwahyukan kepadanya untuk terus menegaskan, menjelaskan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Yang wajib diimani dan wajib tunduk dengan kebenaran Allah SWT. Maka Allah Ta'ala menyatakan penangguhan azab Allah sebagai satu ujian pada manusia. Ni Allah tak azab lagi sebagai ujian. Jangan kenapa tak turun pun azab, Allah sedang menguji manusia. Siapa yang beriman, siapa yang kufur. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah akan mengadili perselisihan antara Nabi Muhammad SAW dan musuhnya orang-orang musyrikin. Allah akan menjelaskan segala pembohongan dan penipuan mereka. Ini 11 maudhu ataupun 11 poin utama dalam suratul Anbiya. Apa yang disentuh tentang surah ini yang sifat yang bila surah Makkiyah dia mesti cerita tentang akidah, mesti cerita tentang nabi-nabi dan perjuangan mereka. Berbanding surah Madaniyah dia mesti cerita buat hukum hakam. Hukum hakam berkait dengan sesuatu perkara yang melibatkan orang beriman dan juga yang melibatkan bagaimana muamalah orang beriman dengan orang kafir yang terdiri pada munafik dan juga golongan penyembah berhala. Manakala surah Makkiyah mengajar orang beriman supaya bersabar, supaya mengukuhkan kekuatan akidah mereka, supaya sabar dengan celaan orang-orang kafir, supaya terus melihat perjuangan nabi-nabi dahulu yang bukan senang, bukan mudah, semuanya dengan pengorbanan, semuanya dengan air mata dan darah, semuanya dengan kesungguhan yang luar biasa. Sehingga Allah menangkan mereka, sehingga Allah mengangkat kalimah benar ini mengatasi kalimah-kalimah batil yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.